Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aiman Suraya binti Sulaiman. Hari ini saya akan menerangkan mengenai anthropocentrism. Anthropocentrism adalah aliran falsafah yang berasal dari zaman Renaissance. Mengikut kamus dewan edisi keempat, ia membawa maksud pandangan yang menganggap manusia sebagai faktor yang paling penting dalam alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling penting dalam menentukan aturan ekosistem. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Mengikut pandangan ini, hanya manusia mempunyai nilai dan layak diberi keutamaan. Segala sesuatu yang lain di alam semesta ini mempunyai nilai dan tanggungjawab hanya untuk menyokong manusia dan demi kepentingan manusia. Oleh yang demikian, alam telah hanya dilihat sebagai objek, alat dan prasarana bagi memenuhi ketamakan dan kepentingan manusia. Dalam konteks ini, manusia menguasai dan mengeksploitasi spesies-spesies dan makhluk-makhluk lain di alam ini hanya untuk memberi makan kepada ego mereka, bukannya perut mereka. Apa yang dapat dilihat sekarang? Contohnya, dengan tumbuhan, manusia melakukan pembalakan secara melampau akan menyebabkan kemusnahan kepada tumbuh-tumbuhan kecil yang berada di sekitar itu. Selain itu, menyebabkan binatang-binatang yang hidup di kawasan itu menghadapi ancaman dan hilang habitat. Hal ini akan menjejaskan kehidupan lain di dalam ekosistem hutan. Kemudian, asap-asap kereta juga telah menyebabkan pencemaran udara. Lebih dahsyat lagi apabila terdapat pihak-pihak kilang yang tidak bertanggungjawab melepaskan sisa kimia ke sungai seperti Pasir Gudang Johor yang telah mengemparkan Malaysia pada 2 tahun yang lalu. Lebih mengerikan, mengikut akhbar berita harian baru-baru ini, bulan Mac 2021, Jabatan Adat Sekitar Johor mengesyaki pembuangan sisa kimia terbaru di Sungai Kim Kim yang telah dikesan dan dianggap lebih besar berbanding insiden pencemaran sungai di situ pada 2 tahun yang lalu. Pencemaran sisa toksik ini mengancam ekosistem di sungai itu dan juga menganiaya haiwan-haiwan di situ. Tidak cukup dengan itu, eksploitasi terhadap haiwan juga kian membara. Haiwan telah diseksa dan dibunuh dengan begitu kejam. Contohnya, harimau. Kulitnya disiat, disagat dari badannya hanya kerana coraknya yang cantik dan dimahukan oleh manusia untuk digayakan sebagai pakaian dan beg hanya untuk tujuan bergaya semata-mata. Baru-baru ini, tular satu filem pendek yang bertajuk Safe Ralph. Filem pendek mengunggah mengenai rutin Ralph, seekor anak rakan-rakannya sebagai korban uji kaji kosmetik manusia. Sangat menyayat hati apabila pada akhirnya kedua-dua mata Ralph tidak lagi berfungsi, pendengarannya turut cedera serta sering mengalami kesakitan. Perkara ini tidak lain lagi terjadi kerana sikap pentingkan diri dan tamak manusia dalam taksub dengan kecantikan sehingga sanggup melakukan seksaan kepada binatang. Apa yang berlaku sekarang menunjukkan manusia mengeksploitasi alam, bukannya menjaga alam. Perkara ini bercanggah dengan perintah Allah yang meminta manusia untuk menjaga hubungan dengan alam, iaitu hablum minat alam. Sebagai makhluk yang paling sempurna berbanding dengan makhluk-makhluk lain di dunia ini, manusia mempunyai tanggungjawab yang besar untuk memastikan kehidupan dan alam berkesinambungan antara satu sama lain. Buktinya, menerusi firman yang bermaksud sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang ditentukan. Dalam satu lagi firmannya yang bermaksud dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan kadar yang tertentu. Islam menekankan kepentingan melindungi alam sekitar. Malah, Nabi Muhammad SAW juga mengajar umatnya sentiasa melindungi haiwan dan tumbuhan. Sekian, terima kasih.